Okey, hari ini kita akan masuk tajuk kecerunan dan pintasan garis lurus. Okey, dalam tajuk ni kamu kena ingat satu rumus iaitu y equal to mx plus c. Dalam persamaan ni kamu kena kenal apakah itu m. M ini adalah refer kepada kecerunan. Apabila kamu jumpa saja nilai m ini adalah kecerunan. Okey, yang kedua simbol yang perlu kamu tahu adalah yang di belakang ni. Termasuk plus ke minus ke yang di belakang ni. Yang di belakang ni nilai untuk pintasan y. Jadi dua benda ni, dua perkataan ni kamu kena tahu apakah dia m. M apakah dia? Kecerunan dan C adalah pintasan Y. Ingat bermula daripada belakang. Kalau dia positif, positif lah. Kalau dia negatif, negatif lah. Sama ada positif ataupun negatif. Positif ataupun negatif, plus minus. Yang di belakang ini refer kepada nilai C, pintasan Y. Okey, apakah itu pintasan Y dan apakah itu kecerunan? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, contoh persamaan yang cikgu bagi sekarang ini, kita ada y sama dengan negatif 3x minus tolak dengan 4. Okey, jadi m di sini refer kepada negatif 3. Jadi, di sini kita sudah tahu m sama dengan negatif 3 dan C yang di belakang dia ni, semua C di belakang ni, yang semua C di belakang. Jadi C equal to negatif 4. Okey, daripada persamaan ni lah. Okey, ini contoh sahaja. Okey, seterusnya kita masuk kecerunan. Kita masuk mendetail sikit apa itu kecerunan. Kecerunan ini adalah garis yang condong ataupun menegak. Kita ada 4 jenis kecerunan. Yang pertama adalah garis ni, okey. Garis yang pertama, garis yang naik bermula daripada bawah ke atas. Ini kita panggil garis yang naik. Apabila garis yang naik ini kecerunannya adalah positif. Contohnya apa positif? Okey, apa maksud m positif ni? Contohnya nilai m dia sama dengan 4. M dia sama dengan 9. M dia sama dengan 10. Apa-apa saja nilai yang positif. Kalau graf ini naik, kalau garis ini naik, kecerunan dia adalah positif. Okey, kemudian contoh yang kedua, jenis yang kedua. Kita tengok jenis yang kedua. Bagi garis yang turun, okey, daripada atas turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ini, kecerunannya adalah negatif. Apa maksud negatif di sini? Okey, contohnya M sama dengan negatif 3. Okey, apa-apa sahaja nilai yang negatif. Apa-apa sahaja. Contohnya M negatif 1. Okey, contohnya M negatif 1. Okey, lagi contoh apa? M sama dengan negatif 20. Apa-apa sahaja nilai yang bernilai negatif. Okey, seterusnya kita ada garis yang ketiga. Jenis garis yang ketiga ini adalah garis yang mendatar. Bagi garis yang mendatar ini, dia tiada kecerunan. Kecerunannya adalah kosong, zero. Kecerunannya tiada. Memang dia tiada kecerunan. Jadi, yang last sekali adalah garis yang menegak. Kalau yang mendatar, kecerunannya kosong. Bagi yang menegak, kecerunannya adalah infinity. Simbol infinity ni kita tulis sebagai 8 terbalik. Apa maksud infinity ni? Infinity ni nilai yang terlampau besar. Nilai yang tidak terhingga. Yang terlampau banyak. Itu maksudnya infinity. Jadi, apabila terlampau infinity, jadi kita tidak tulis dalam simbol kecerunan. Nanti kita tengok ya. Kita tengok seterusnya. Okey, apakah itu pintasan? Okey, pintasan kita ada 2 jenis. Ada 2 jenis iaitu pintasan Y dan pintasan X. Okey, kita tengok dulu apakah itu pintasan Y. Pintasan Y ini adalah, okey, kita ada paksi, betul tak? Kita ada paksi X dan paksi Y. Okey, contohnya cikgu tulis di sini, ini adalah paksi Y. Jadi, apakah maksud pintasan Y? Pintasan Y ini adalah maksudnya garis
apa-apa sahaja garis yang melintas pada paksi Y. Contohnya ini. Garis ini melintas pada paksi Y. Di mana? Di sini. Di sini dia melintas pada paksi Y. Jadi tempat melintas pada paksi Y ini kita panggil pintasan Y. Okey, contohnya lagi apa? Contohnya begini. Okey, garisnya begini. Okey, yang ni garis ni cikgu buang. Okey, contohnya garisnya begini. Okey, jadi dia juga melintas pada paksi Y. Apabila dia melintas pada paksi Y, kita akan panggil di sini adalah pintasan Y. Di mana pintasan Y? Ni, di tempat yang melintas ni. Yang betul-betul di tengah tempat yang melintas ni. Okey, lagi apa lagi contoh? Contohnya garis seperti ini. Okey, garis seperti ini. Dia juga melintas pada paksi Y. Jadi seterusnya, apakah maksud pintasan X? Okey, kita ada dua jenis ya. Pintasan Y dan pintasan X. Pintasan X adalah garis yang melintas pada paksi X. Apabila kamu jumpa paksi X dan ada garis yang melintas pada paksi X, kita akan panggil di sini adalah pintasan X. Di tempat dia melintas ni kita akan panggil pintasan X ni di sini. Okey, lagi apa lagi? Contohnya begini. Okey, di tempat dia melintas ini, dia limpas pada paksi X. Ini kita panggil pintasan X. Ingat ya, pintasan ni dia ada dua jenis, pintasan Y dan satu lagi pintasan X. Pintasan Y maksudnya dia melintas pada paksi Y, pintasan X maksudnya dia melintas pada paksi X. Okey, seterusnya kita masuk macam mana kita nak kenal persamaan bagi garis lurus. Okey, bagi persamaan ini kamu kena tentukan apakah nilai M. Okey, nilai M ni dia berkembar dengan nilai X. Yang ada nilai X mesti M. Yang ada nilai X mesti M. Okey, yang di belakang ni, semua yang di belakang ini adalah nilai bagi pintasan Y. Okey, jadi nilai di sini yang berkembar dengan X adalah 5. M equal to 5. Jadi C dia apa dia? C di belakang dia ada positif 3. Positif 3 mau tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh ya. Okey, ini dia punya ni ya. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, M equal to, okey, apakah yang nilai yang berkembar dengan paksi X, dengan nilai X? Jadi M equal to negatif 2. Yang berkembar dengan nilai X. Yang berkembang dengan nilai X adalah negatif 2. Jadi C yang di belakang dia tu, semua yang di belakang daripada selepas X adalah negatif 7. Ini adalah pintasan Y. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini, apakah nilai bagi yang ini? M equal to negatif 8. M equal to negatif 8. Dan nilai C-nya yang di belakang dia adalah sama dengan positif 2. Positif mau tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh ya. Kecuali kalau yang perlu kamu tulis adalah nilai negatif. Negatif wajib tulis. Okey, bagi nilai yang begini, kamu kena jadikan, okey, kamu tengok nilai Y di depan dia ada 3. Ingat ya, nilai Y di sini wajib nilainya 1. Macam mana mau jadikan 1? Jadi 3 ni pindah ke sebelah. Jadi pindah ke sebelah. 6 bahagi 3. 6 bahagi 3. Nilai kecurunan tadi. Kecurunan yang berkembar dengan X tadi 6 kan? Okey, jadi kita pergi ke sebelah ni. 6 bahagi 3 kamu akan dapat. 6 bahagi 3 kamu akan dapat M equal to 2. M sama dengan 2. Okey, seterusnya yang di belakang dia. C sama juga C yang di belakang dia tu 3. Okey, 3 bahagi dengan 3 yang di depan dia tu nilai Y. 3 bahagi 3 kamu akan dapat C sama dengan 1. Okey, ini soalan seterusnya. Okey. Sama juga bagi soalan yang kedua ini. Soalan yang kedua ini kita tengok nilai Y dia di depan Y ni ada 2. Jadi kita tidak boleh ada 2. Kamu kena jadikan 1. Jadi kamu kena pindah ke sini. Yang berkembar dengan X adalah M, betul tak? Jadi, yang M di sini adalah 8. Jadi, 8 kamu kena bahagikan dengan 2M. 8 bahagi dengan 2, kamu akan dapat M equal to 4. Mesti bahagi yang di sini ya. Sama juga yang di belakang ni. Apa nilai yang di belakang ni? 4. Jadi, C, mau cari nilai C juga, kamu kena bahagikan dengan 2. 4 bahagi 2, kamu akan dapat 2.
Okey, boleh? Okey, yang ni cikgu tukar. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya sama juga. Nilai depan dia adalah 5. Tidak boleh 5 ya. Kita kena jadikan 5 itu 1. Jadi 5 ini kamu kena pindah. Kamu kena bahagikan dengan nilai-nilai yang di belakang dia. Jadi kita tengok yang pertama. M dia di sini adalah 10. Jadi 10 mesti dibahagikan dengan 5. Jadi 10 bahagi dengan 5 berapa? Jadi jawapannya adalah 2. Jadi nilai yang di belakang dia tu apa dia? C. Negatif 10. Negatif 10 juga mesti dibahagikan nilai yang depan ni. Apa dia? Mesti dibahagikan dengan 5. Kamu akan dapat negatif 2. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.